وسنة رسوله. أما بعد فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا فهما وعلما وحكمة والعدل برحمتك يا الله. وزدنا علما وارزقنا رحمة. وقال الله تعالى في كتابه العظيم: إن رحمة الله قريب من المحسنين. Allah paling hampir kepada orang yang terima, kepada orang yang sentiasa buat baik. Alhamdulillah, tanpa syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat, taufik, hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Apabila takdir yang Allah Ta'ala beri, maka bersyukurlah kita. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sambung balik kaitan kitab kita ni. Qala al-alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi dawrihi amin. Lupa kita dah sebut kaitan ihsan. Maksudnya dalam kita buat kebaikan semua mesti ada ihsan. Betul lagi yang kita sebut ni berkaitan muamalah, berkaitan al-bai' wal-mushtari, jual beli, mesti ada belas kasihan. Dan semua perkara Allah Ta'ala suka seorang itu berlemah lembut. Inna Allah yuhibbul rifqa. Semuanya Allah Ta'ala suka berlemah lembut dalam semua perkara. Maknanya bersahabat satu, berlemah lembut, dan kita sebut sebenarnya sang kita yang ini bukan bila kita ada keluarga. Apa tak lagi kita kena tanggung. Yang antaranya kita kena tanggung kerugian. Maksudnya kerugian mana? Kita nampak seorang tu miskin, kita tolong dia, niat nak tolong. Begitu juga berkaitan hutang, ada belah kasihan. Antara belah kasihan kita ada sekaligus, ataupun kita kurang separuh, ataupun kita bagi tempoh yang panjang, ataupun tempoh tertentu, ataupun kita buat mudah-mudah bayaran tu. Ini adalah harus bukan galak bagi kita. Tapi orang bagi orang yang berhutang kena faham lah. Bila orang dah kurang separuh kena kain, cepat-cepat bayar. Jangan bila tuan dah bagi nonggo ataupun kurang sikit separuh tu, dia pun buat mudah-mudah. Beli tu, beli ni, yang tidak ada keperluan baginya. Hanya semata-mata keinginan. Nak. Ini dah Nabi SAW ajar kita. Sebagaimana disebut, bila seorang tu bertemu di hadapan Nabi SAW minta hutang, dan Nabi berisyarat kepada orang yang berhutang, orang yang kena hutang tu kurangkan separuh. Maka orang tu setuju, dia kurang separuh. Jadi Nabi SAW suruh kepada orang yang berhutang tu segerakan bayar. Ini menunjukkan kepada kita, bila orang mudahkan, maka kita kena mudah. Jangan sekali ambil kesempatan. Ini berkaitan ad-dain, hutang. Dan caranya antaranya muamalah dalam ataupun ihsan dalam muamalah ni, kita kena cara bayar dia mesti kita tak perlu kita nak ambil ada wakil dan sebagainya.
sebaiknya kita sendiri. Sebab apa? Kita yang berhutang. Apatahlah kita ucap terima kasih dan sebagainya. Itu menguatkan lagi apa dikatakan hubungan kita, ukhuwah, saudara Islam kita. Terima kasih banyak sebelum ni kau lambat hutang, tempoh bayar gini-gini. Taklah dia kata, dia bunyi pula, oh kata wakil dah, bayar dia lama. Manusia ni lain. Bila kita buat baik, dia akan mudah makan budi tu. Tapi tak apalah, makan budi tu yang baik. Itu habis. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum ahsanukum qada'a. Sebaik-baik kamu ialah orang yang baik cara menunaikan hutang. Ini semuanya perlu pada ilmu lah. Sebab itulah dalam muamalah mesti ilmu, kita ulang dulu je lah. Dalam apa semua perlu pada ilmu. Dalam akidah perlu ilmu. Antaranya perkara yang wajib kita tahu, perkara yang mustahil. Yang wajib bagi Allah, mustahil atas Allah, harus bagi Allah. Begitu juga, jadi empat lah. Empat semua sekali kalau kaitan mutawafid. Tiga mustahil harus. Begitu juga Rasul, wajib, mustahil harus. Ini wajib kita tahu. Begitu juga dengan dalil-dalil. Muamalah ada dalil-dalil dia. Sebaik-baik kamu ialah orang yang baik cara menunaikan hutang. Itu Nabi puji. Di hutang cara baik, bayar pun cara baik. Ini cara nak hutang cara baik. Kita saya akan bayar semua sekian-sekian. Rumah saya terbuka semua, pergi je. Tak masalah. Bila sampai tempoh, dia tipu sini-sini. Sebab itulah dalam doa-doa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antaranya, Allahumma inna na'udzu bil hammi wal hazan, na'udzu bil kasal, wa na'udzu bil jubn al bukhl, wa na'udzu bi ghalabati ad-dayn. Ini kita dibelenggu dengan hutang. Orang yang berhutang ni dia akan masuk sifat dua lah. Antaranya janji dan bohong. Dia tak lari situ. Sebab itulah kaitan hutang panjang bahasannya. Sebab dia lari situ. Esok lah. Bulan depan lah. Janji se, bohong se, masuk sekali. Jadi kena tahu jugalah sedikit. Pada mutahwid kita tengok antaranya kita perlu tahu dalil-dalil lain. Kesan Allah. Ini dalil yang menunjukkan pada kaitan muamalah. Khairukum ahsanukum qada'a. So segera dan orang yang berhutang bila mendapat panggil kesenangan, hendaklah segera selesai hutang tu. Walaupun tempoh belum sampai lagi. Apa lambat lagi? Macam gitu. Tempoh lambat lagi. Minggu depan. Janji tuan minggu depan. Tak apa. Kalau kita dah ada dah cukup dah, kita bayar dia. Walaupun tak sampai tempoh. Itu disebut dalam dan sedangkan ia tidak mempunyai wang untuk bayar, adalah ia berniat nanti. Kalau kita tak ada mampu nak bayar, kita mesti niat nanti. Nak bayar. Tak sedap. Bila ada hutang tu. Bahawa ia membayar hutang bila mampu. Jika orang yang mempunyai hak tuntutnya dengan kata-kata kasar, maka hendaklah dia sabar, tahan Allah. Biasalah orang yang kita berhutang, dia stres juga. Bila nak bayar. Mana pula setengah tu tempoh dia tipu sekian-sekian, maka nak marah lah. Maka kena sabar. Itu disuruh. Sebagaimana kita kena balas, jawab dengan lemah lembut. Ini besar kita. Ini semua ada ni.
adab muamalah. Ilmu lah. Kalau tak ada ilmu, tak jadi. Itulah mengikut tingkah laku jika laku Nabi SAW. Macam mana? Kalau hutang dia, mengajar kasar lalu nak setengah sahabat marah. Nak boleh buat macam ni kan kepada Nabi. Lalu Rasulullah SAW tahan. Tidak payahlah. Biarlah dia sikat. Dan orang yang punya hak itu, dia ada jalan dia untuk dia kena kata apa-apa. Tapi orang yang kena hutang tu sepatutnya kena sabarlah, kerana kalau tengok dalam hadis sebelum tu, tempoh dalam hadis sebelum ni, man aqrada dinaran ila ajalihi falahu bi kulli yawmin sadaqah ila ajalihi fa idza halla al-ajal fa anzaruhu ba'dahu falahu bi kulli yawmin mithlu dhalika ad-dayn sadaqah. Siapa yang panjang satu dinar pada suatu masa tempoh, maka baginya sehari sedekah. Dapat tempoh tu, dapat pahala lah. Kita bagi tempoh orang hutang. Ikut janji dia. Hak soal dia tipu tu, dia nak main hello, itu soal dia. Tapi kita dapat pahala kalau kita dah bersabar dalam hal ni. Tapi dia kena minta lah. Itu ni sebuah dalil pada itulah. Jadi itu Nabi dah ada tunjuk contoh. Jadi bukan bermakna Nabi hutang, Nabi tak ada sayang ke, tak ada duit ke, takut orang begitu. Itu sebagai ibrah, sebagai pengajaran atau iktibar kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebab Nabi kita dah sebut wassalatu wassalam itu bahar dalam kitab. Jadi bentuk Nabi ni sejahtera. Selawat dan salam sejahtera. Rahmat dan salam sejahtera. Ikut Nabi. Tapi itu memberi kepada pengajaran kepada umat Nabi SAW cara dia. Itu ada dalam ayat-ayat Allah perintah Nabi, tetapi membawa kepada manfaat, dipanggil ibrah, nak ambil tiba itu daripada umat Nabi SAW. Caranya begini rupanya. Itu habis kaitan boleh sebut tunai hutang tu. Dan begitu juga apa yang disebut salafus salih, orang soleh dahulu macam mana? Bila lah orang soleh dahulu biasa dia akan kata kepada orang miskin, ambillah apa yang kau hajati. Bila ada kelapangan, ada kemudahan kan, baru bayar. Itu dia berniaga kan, ambillah dulu. Ada kelapangan, ada duit, bayarlah. Kalau tak ada pun, anggaplah ia sebagai halal sedekah. Maka dapat kita buat sedekah situ. Sebutlah di antara bila kita berniaga dengan sedekah tu, tak boleh pisah. Kemungkinan sedekah ini akan bantu dalam muamalah kita. Ada ketika kita melebihkan harga terlalu lebih daripada asalnya, maka kita buang sedekah, kita bagi sedekah. Begitu juga orang yang masuk jabat kan, sepatutnya masuk ke lapang kan, dia pun masuk lewat. Maka di situ ada zakatnya, ada sedekahnya. Itu nak suci. Sebab tu zakat tujuannya ialah suci. Itu takrif dia. Yuzaki sebut dalam perbahasan dalil yang menunjukkan apa ya zakat itu, itulah menyucikan jiwa. Jadi sedekah ni penting. Itu disebut. Dan ni salafus salih diajar. Beginilah cara orang salafus salih dia uruskan perniagaan dia. Jadi sebab apa? Sebab hasil daripada perniagaan itulah disebut sebagai puncak pujian seorang tu. Sebab apa? Duit tu. Bila masa dia boleh tipu.
puncak tu, ujian betul. Di sinilah kata musannif dalam kitab ni, dapat diuji sama ada diuji agama seorang warak, seorang macam mana, hukum warak belaga, hukum syarak, syarak ialah Quran hadis, halal haram, mana dalil daripada Quran, mana dalil daripada hadis, jelas. Tak ada masalah, semua halal. Tapi kita perlu juga tengok pada hukum warak. Itu disebut berkaitan dalam kitab-kitab, dalam kitab Fiqh Saliki, Zaidul Insan, semua tu. Berkaitan hukum warak. Ini banyak orang hanya tengok hukum halal haram, tapi hukum warak tak tengok. Ada juga tak tengok dulu halal haram akan timbang. Aku tengok ni. Ini yang kita sambung balik berkaitan dan sikap seorang pedagang ataupun penjual, orang yang berdagang pada agamanya. Agama tu apa dia? Agama tu ialah undang-undang, lembaga. Ciptaan siapa? Ciptaan Allah SWT. Untuk siapa? Dipertanggungjawabkan kepada hamba-Nya yang beriman. Itu, maka itu agama Islam kita tahu khudu, atau al-istislam. Khudu ini patuh, serah diri, terima mereka, ataupun dipanggil terima semua apa yang datang daripada Nabi SAW. Itu maknanya ta'at Islam. Kita tengok dalam kitab Usul Da'wah, Syekh Faizal. Dan tengok, dan tiada patut seorang pedagang melebihkan urusan dunianya. Tak patut. Sehinggalah ia terlalu pula dari urusan akhir. Terlalai. Sehingga dia lalai. Jadi dua-dua ni mesti kita utamakan akhirat. Ya, kita semua kita tahu akhirat penting. Tapi tak sedar dalam. Itu juga kita biasa terpesar, belajar dan sebagainya. Bila tengah belajar jangan duduk fikir nak kerja. Apa kerja dalam belajar? Bagi saya kurang setuju. Belajar sambil kerja. Ada boleh, tapi beragama payah. Dia akan lain, dia cepat lain. Sebab dalil dah jelas, ma ja'alallahu lirajuli min qalbayni fi jawfi. Allah Ta'ala itu tidak menjadikan seorang tidak menjadikan seorang itu dua hati. Kalau dia cenderung pada ni, dia akan cenderung pada tu. Kalau dia ada isteri dua, dia kata dia sayang betul, tipu. Mesti ada dia sayang lebih manusia. Itu hak ni. Tak boleh dah. Bukan, mana boleh kita nak bagi dua. Kan? Sayang belaka, tetapi ada yang lebih. Itu menunjukkan hati kita dah tidak ia bukan dua, besar dia. Jadi bab ni pun bab agama, bab urusan dunia. Sebab tu dah disuruh kita lebihkan akhirat. Sebab dunia akan mari. Mudah. Kalau kita pergi pada dunia, kita ingatlah kesudahan kita, kan kesudahan kita akhirat. Ialah kita nak mati kan sekejap. Saya teringatlah dulu kan Ustaz Zaidi kan, daripada kecil umur 13 belajar ni sama kan. Jadi teringat kelip mata hilang. Permulaan saya nak mengajar sini pun dia lah. So gati tengok rasa akhirnya saya ambil tu pada rasa ni. Kita ambil hatilah tadi pun tapi moga Allah Ta'ala menghormati semua orang soleh. Mati dengan mati dan mulia. Jadi nak tahu banyak ceritanya sekelip mata berkaitan mati. Itulah tanda akhir zaman, mati ni menuju sekejap. Baru mari cakap, baru mari sembang. Biasa orang akan dengar. Itu asbab musabab. Sebenarnya itu dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
Tapi kita nak akhir kita akhir yang baik. Dan disebut jangan penting. Sikap kita kena ingat kita ni ada agama. Pergi mana-mana pun kita ada agama. Pergilah cerdas mana-mana agama. Kita ada undang-undang, kita ada peraturan. Halal, haram, dosa, nikmat Allah Ta'ala bagi kita banyak. Jadi apa yang kita balas? Tanda seorang bersyukur ialah dia rajin dalam ibadat. Dia tengok halal haram. Nikmat banyak tu, nikmat zahir. Kita berbahas dalam Ar-Rahman Ar-Rahim. Nikmat usaha, nikmat hak. Kau nampak dalam mata tu, usahanya kereta, usahanya rumah. Itu dibagi semua Ar-Rahman, kafir, binatang, Islam semua. Ar-Rahim nikmat tidak nampak. Syurga, nikmat iman, Islam tu. Jadi nikmat kalau kita sebut pasal nikmat lah. Jadi di sana ada nikmat zahir, jelas kita. Tidak fikir ke nikmat zahir apa yang kita buat. Nikmat zahir, ni kita berniaga muamalat ni. Nikmat zahir, nikmat zahir mana isteri nikmat zahir. Balik rumah tengok ada isteri pun. Nikmat zahir. Dan nikmat-nikmatnya hanya sementara, bukan hak hakiki kita. Setengah orang dia ingat isteri ni hak hakiki dia. Suruh buat ni, suruh bawa sayur terbelakang. Kalau belum harap kalau hantar rumah kan. Jadi buat perempuan tu memang kuli semua. Salah tu. Ia bersifat majazi sementara. Nikmat anak zahir jelas kenapa. Nikmat harta jelas. Ada pun nikmat batin yang tidak nampak besar Allah Ta'ala bagi kita. Nikmat batin iaitu nikmat Islam. Mana kita nampak Islam? Mana Islam? Nak cari Islam mana? Nak iman, nikmat iman. Kita cukup rukun dia, kita jamin kita. Nikmat akal. Akal mana kita nampak? Kita suruh doktor belah. Mana cari akal kat mana? Cari-cari belah kat otak. Tak temu juga akal. Akal. Jadi itu nikmat. Akal. Yang bezakan antara kita dengan binatang. Binatang adalah akal. Kita ada. Dan kalau kita tengok apa yang dia sebut sini, itulah menjadi sia-sia, rugi apabila terlalu mendahulukan dunia. Dan apa yang terlepas dari keuntungan mengenai urusan akhirat, dan tidak dapat digantikan dengan keuntungan diperolehi dunia. Maksudnya mana keuntungan bila kita nak tengok keuntungan di dunia, kita mesti juga cari keuntungan yang kekal, iaitu di yaumul akhirah, bekalan yang kita nak bawa, dan tidak dan dengan itu jadilah ia sebagai seorang pembeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Orang yang waras fikirannya harus merasa simpati terhadap dirinya sendiri. Kita tengok kena simpati pada diri kita sendiri macam mana tu. Kalau hidup itu terlalu lebihkan dia tu. Dan dia sebut cara bersimpati terhadap diri sendiri ialah dengan secara mengawas, mengawal, mengurus modalnya. Manakala modal yang dimasukkan di sini ialah agamanya dan amalannya. Itu amalan dan agama. Jadi kita dah tahu buat agama, pasti kita ada amal. Dan seorang yang ingin menyandarkan simpati terhadap agamanya tidak akan berlaku berbuat demikian melainkan ikut beberapa perkara ni. Antaranya mana? Kita sayang agama, kita sayang agama. Dalam sembahyang pun saya sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Dalam semuanya saya sebut Hanifah Muslimah. Semua saya janji sebut. Wajah tu semua. Tak cukup lagi. Dalam Fatihah pula semua. Tapi macam mana kita nak buat tu? Kita kata kita simpati. Kita sikap diri kita pada agama. Macam mana? Antaranya bersihkan niatnya dari sejak ia permulaan. Permulaan berniaga tu kena bersih dah. Bukan soal salah ajak comel dah. Jeput orang, kedai, salah ajak sebagainya. Comel lah tu. Tapi diri kita sendiri, niat tujuan apa? Sebab dipanggil niat tu. Niat dia lah ini yang akan pergi kepada ikhlas. Kita buatlah amal-amal ibadat. Tak sebab tak kira semayang, ibadat, puasa, semua. Amal ibadat yang baik. Fardu, sunat, kira. Kalau tidak masukkan nyawa dia. Itulah ikhlas. Jadi nyawa dia. Binatang kalau tak ada nyawa, mati. Manusia begitu, cek-cek, mati lah. Amal ibadat begitu. Kalau tidak masuk nyawa dia, ikhlas, mati. Jadi sia-sia. Itu disebut. Dan kita nak bersih permulaan niat kalau nak berniaga. Dia tu nak dia berniat menjalankan perniagaan itu supaya dia terhindar bila minta-minta orang. Jadi tujuan dia berniaga ni tujuan apa? Nak elok dia minta ni bukan comel sangat sebenarnya. Dan menjauhi perasaan tamak dalam diri. Jangan menginginkan hak orang lain. Jadi betul lah bila niaga ada sikap, tambah ada sikap nak hak orang lain. Hak kita lah. Macam mana nak hak orang lain? Antaranya hak tak sepatutnya main tipu hela. Nak orang lain tu. Hak dia cukup dah. Dia ambil juga orang lain tipu barang sekian-sekian. Itu. Dan menjauhi perasaan tamak tadi. Hendaklah ia membedai apa yang diperolehnya rezeki yang halal. Biarlah sikit, asalkan halal. Halal. Sebab halal ni dia akan makanan apa yang kita makan tu dia akan mengalir. Dia akan jadi darah daging yang tumbuh. Setiap makanan yang tumbuh haram juga. Tumbuh makin neraka. Setengah disebut sebab sebab hasil daripada hal haram. Jadi perubahan makanan ia jelas dia akan tunjuk dulu. Yang balasan yang akan esok tu soal tu memang ada. Tapi kesan dia akan ada. Antaranya akhlak. Akhlak. Ini nasihat dari umur. Tak tahu dah saya ni nasihat anak macam mana. Kita tengok makanan tadi. Halal haram. Nasihat begini dah jadi. Kalau dah katakan halal dah semua tak ada masalah. Maka kita tengok juga didikan tadi. Kalau lah tak berubah, kena tengok dah ada beradik. Ya biasalah. Bila anak tu dia tak satu patut dorong ayah mak dia. Dia akan pergi dorong buat darah juga. Kalau buat darah masalah, dia akan ikut sikit-sikit. Biasalah. Betul lah. Itulah banyak doktor. Saya pun dulu ada sebut. Itu tengok ayah bagus. Rupanya anak gini. Cek dah bawa ke lain. Ada gitu. Sebab itulah keturunan penting. Dia tengok juga dalam apa ni. Dia kata pemilihan ke depan. Hartanya, cantiknya, keturunannya, agama tadi. Itu benda tengok. Dan disebut iaitulah halal tadi. Dan juga dimaksudkan segala keuntungan peroleh itu dapat menolong dirinya dan menjalankan urusan agama. Maksudnya tujuan dapat harta tu untuk tolong dirinya, memudahkan dia untuk jalan berkaitan agama. Tak kira. Dia nak buat urusan agama dia mudah sebab dengan asbab ada duit tadi. Ada buku,
untuk agama dia beli, kan, pakaian dia untuk ibadah, apa lagi, serta mencukupkan makan minum anak isterinya di rumah. Kata golong orang yang berjihad dalam lampangan mencari rezeki. Kita duduk lampangan cari rezeki. Jadi dia cari rezeki, dia mesti yang halal. Sebab apa? Untuk anak bini isteri dia di rumah. Tapi masalah itu balik kadang. Dipanggil anak isteri dah bagaimana? Lebih pada orang lain. Kita sebut sebelum ni. Susunan sedekah tu dia ada dalam dipanggil tertib dia, susunan dia. Sedekah mula mana? Dia sedekah kepada mak ayah dia. Dia bagi duit tu sedekah. Dia niat sedekah pula. Tanggungjawab dia kena dah. Lepas tu niat sedekah pula abang dia. Lepas tu diikuti adik-beradik dia. Yang susah dan sebagainya. Lepas tu diikuti dengan isteri. Kalau yang beristeri dia kena bagi. Ini masalah ke isteri dia susu sebagainya. Ke kawan mama dia belanja. Ada ini gitu. Jadi tipu hela syaitan. Syaitan ada bisikan. Kalau berkaitan iblis ni, macam mana? Dia nak tak bagi manusia ni ada mawaddah warahmah bila kahwin. Antaranya tipu. Ada macam-macam sayang je. Maka timbullah. Kita tengoklah dekat mahkamah syariah dan sebagainya. Antara sebab duit tak bagi sekian-sekian. Kau tanya, bukan ada masalah duit. Ke kawan-kawan boleh. Satu meja pun belanja semua. Tapi tipu daya syaitan, isteri dah jadi, isteri bagi. Sedangkan dia bagi rezeki tu sedekah. Tanggungjawab dia satu, niat sedekah satu. Itu berkaitan apa yang disebut cari minum halal tadi. Dalam penjagaan itu hendaklah ia berniat jujur. Niat jujur. Aku nak jujur. Dan hendaklah ia mencintai semua makhluk. Sebagian dia mencintai dirinya, dia sayang dirinya. Begitu juga hak lain. Jadi masalah dia pentingkan dirinya saja. Sehingga tipu. Bila dia beli kat lain, orang tipu dia marah. Bila dia tipu, orang tak boleh. Ini satu penyakit. Hendaklah ia berniat juga untuk memilih jalan keadilan dan jalan kebaikan dalam semua perkara. Jadi adil. Adil tu kita tahulah letak sesuatu tu ada tempat. Jangan berlaku tidak adil. Sebagaimana yang telah kita sebut tadi. Kemudian adalah ia berniat untuk menyuruh yang baik dan melarang yang jahat. Apa saja jahat ni berlaku di pasar. Jadi tujuan niaga ni bukan untuk cari keuntungan saja. Tak tanggung anak isterinya, nak buat apa lagi? Nak buat sifat tomok. Antaranya nak buat juga sifat al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi tepatilah ayat Quran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolong dalam birri wat taqwa, kebaikan, ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong perkara dosa dan pemusuhan. Jadi bila dia berniaga, tujuan dia ada situ. Dia boleh tegur juga, salah. Ataupun dia boleh nasihat juga sikit-sikit sembang agama. Kalau ada kesalahan mana di pasar, ada tipu hela dan sebagainya. Dan semua perkara ini jika diniatkan dalam hati, nescaya ia menjadi seorang berusaha yang menuju akhirat. Dia dapat dah. Mana dia duduk dalam perjalanan ke akhirat. Tepat dah tu. Dalam usaha perniagaan yang keluar disebut. Dan jika ia mendapat keuntungan harta kaya, maka itu adalah kurniaan dan tambahan rezeki daripada Allah SWT. Tetapi jika ia rugi dunia, nescaya ia akan beruntung pula. Dua-dua dapat. Akan untung. Kalau dia berniaga itu kaya sebab dia dah letak tadi niatnya, sifat-sifat tadi, tujuannya, apa lagi? Nak tegurnya, nak tanggung orang isterinya dengan makanan halal dan sebagainya. Kalau dia rugi,
maka dia akan beruntung di akhirat. Kalau dia kaya, maka itu adalah rezeki tambahan yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Syukurlah. Itu disebut. Dan di antara kita nak letak lagi sifati pada agama kita. Sebab tak kira peniaga ke siapa ke, bila dia duduk di mana-mana, mesti dia pegang bawa agama dia. Aku tak boleh ni, halal ni, haram ni, makruh, adat ni, tak comel ni, syarat larang ni, warak tak comel ni, kena letak belakang situ. Jadi apa dia? Yang antara sebab baik banyak membuat berusaha ataupun niagaannya tijarah, niaga tadi, iaitu suatu fardu kifayah. Sebab jika pengusaha dan perniagaan itu diabaikan, tentulah ia akan menjadi masalah tempoh perjalanan hidup masyarakat dan lebuhlah keharmonian orang ramai itu. Jadi kalau tak ada orang berniaga, masalah. Maka di sana kita niat juga nak buat apa dia sebut fardu kifayah tadi, iaitulah mesti ada orang berniaga. Tak comel, mana orang nak beli mana? Kalau buat kuih, mana orang dah buat kuih pagi-pagi? Maka bersyukurlah. Kita ni hidup saling memerlukan. Tak ada orang kata aku tak perlu, tak perlu. Dia saling memerlukan. Dalil jelas. Sebab kita ni dalam keadaan miskin. Bukan miskin, fakir. Quran sebut Wallahul ghani, Allah itu maha kaya. Wa antumul fuqara, manusia fuqara, fakir, miskin. Miskin tak? Miskin yang ada harta juga. Fakir ni bawah, tak ada benda. Maka dalil itu dijelaskan dari perbuatan kita harian. Kita dah sebut sama ada sembahyang, ia kena abu, ia kena nasta'in. Minta Allah Ta'ala beri pertolongan, ia kena nasta'in, ia kena nasta'in. Itu kita lemah tu. Kita berhajat tu. Kita sangat berhajat. Berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu disuruh kita berhablu minan nas, dan kita berhajat juga sama manusia. Jadi berhajat manusia, hakikatnya kita memerlukan pertolongan dari Allah. Jadi taufik, hidayah taufik itu mesti kita minta dengan Allah, sebab dalam hari-hari kita dah sebut ia akan na'budu, ia akan nasta'in. Itu disebut. Dan jadi tak comel, jadi memerlukan. Kalau tak ada niaga, tak jadi. Jadi yang dimaksudkan niaga itu kena niaga betul. Dan untuk menjamin kehidupan sekalian manusia, mestilah ada, mestilah dengan adanya kerjasama manusia tadi. Sehingga setiap golongan manusia menjamin golongan yang lain. Golongan ni ada golongan niaga, ada golongan didik, ada golongan sawah, ada nanah sebagainya, ada belaka. Nelayan sebagainya. Itu hebatnya. Kehidupan yang Allah Ta'ala buat. Dan di antara perusahaan yang amat penting itu ialah bagi kehidupan masyarakat, itulah ada pula yang tidak begitu penting dalam memilih perusahaan itu. Adalah yang memilih perusahaan yang diperlukan. Ketiga. Janganlah sampai terpengaruh sangat dengan keadaan pasaran. Tijarah alami. Dipanggil tijarah alami. Perniagaan pasaran dunia. Sehinggalah ia terpandai dengannya. Lalu dia meninggalkan sama sekali pasaran akhirat. Sebab tu dalam kitab ni, tengok dunia, tengok akhirat. Tengok akhirat, tengok dunia. Kalau kata tengok keuntungan, bila kita tengok dunia untung, akhirat untung tak? Kentangnya juga. Jangan dunia je. Masjid, surah, mana tempat-tempat ilmu tak tahu. Tak tahu tempat. Mari-mari sesekali raya, main raya, main terawih. Rugilah. Kita tengok situ. Jangan dikatakan, sebab adalah kitab Ayyuhal Aulad. Ayyuhal Aulad. Sebab tu dia sebut, kalulah kita umur kita,
disebut tujuan kita kena tahu tujuan kita duduk sini tujuan apa yang dulu itulah untuk membudiah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah ada sesaat tenaga kita guna bukan untuk membudiah tadi, maka rugilah akan dia bertemu dengan penyesalan yang nyesal sungguh kata orang. Dan dikatakan kalau umur 40 tahun arba'in, umur 40 sampai 40 memang payah sebab itulah dididik dari awal. Kalau sembahyang sunat kita ajar budak, ajar cucu, ajar anak sebagainya, latih dulu. Sebab dia akan lekat tu. Dia akan lekat ke baik. Kalau dah ajar atau dah latih naik kepada 40, payah. Dia kata sekiranya umur 40 tidak berubah lagi, maka bersedialah dia untuk neraka. Nampak? Dia kata, oh kejam, nak pergi neraka lalu dah baik korang. Neraka. Kita tengoklah. Ini kitab Ayyuhal Awlad. Itulah yang diminta oleh anak murid dia. Dia minta Muhammad bin Abu Hamid Al-Ghazali. Tapi nasihat tadi. 40, sebelum 40 berubah dulu. Cuba. Kena dulu. Kalau tak berubah, maka katanya bersedialah untuk itu neraka tadi. Itu disebut dan dikatakan pelaksanaan untuk akhirat ialah amal yang dilakukan di masjid. Malam ini Abirah kita ni. Sikit lagi. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un 'an dzikrillah wa aqamus salah wa ita'iz zakah. Dan orang yang jadi lalaikan oleh perniagaan dan menjual beli daripada berzikir kepada Allah dan mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Itu. Ini orang yang berniaga betul-betul. Dan para sahabat sentiasa berlomba-lomba pergi ke masjid bila mendengar azan. Saya meninggalkan pasarannya dan perniagaan mereka diurus oleh orang ahli zimmah dan anak-anak kecil. Cepat-cepat. Apa-apa? An zikrillah. Ini ayat yang menunjukkan kepada orang yang berniaga dia kena ambil juga keuntungan akhirat. Yang antaranya amalan yang dilakukan di masjid, sembahyang dan sebagainya. Yang keempat, janganlah hendaklah ia memandaikan kerja-kerja tersebut saja, malah ia hendaklah melazimkan dirinya dengan berzikir kepada Allah. Ialah pasal antaranya orang yang sifatnya sentiasa dalam lalai. Kerana buat sebut itu adalah paling utama. Maksudnya dalam kita menunggu, kita perlu juga letakkan zikir. Sambil-sambil menunggu pelanggan, boleh zikir dulu, istighfar, selawat, sikit-sikit. Hari ni 100, boleh. Hari ni esok 100, boleh. Tak ada masalah. Tambah pula. Sikit-sikit. Yang kelima, hendaklah tiada terlalu mengambil berat terhadap perasaan semata. Tadilah. Iaitu menjadi orang yang pertama sekali masuk ke dalam pasar dan orang yang terakhir pula kembali belanja. Maksudnya, hendaklah tiada terlalu mengambil berat terhadap pasaran semata-mata. Mana ni? Orang nak semayang lela, tak worry. Kita tengok ni, mana kat mana ni. Akhir dia, awal dia. Dua-dua yang masuk sekali. Dan keenam, janganlah hendaklah ia hanya menjauhkan diri daripada perkara yang sudah terang haram. Haram jelas ni, tak baik. Haram syubhah, dua tu. Sebab dalam hadis sebut al-halal bayyin wal-haram bayyin wa bainahuma umur mutasyabih. Antara kedua tu ada perkara syubhah. Syubhah tak boleh, haram tak boleh. Itu mestilah berlaku jujur. Itu. Yang terakhir sebutnya adalah ia menjaga segala perjalanan perniagaan dengan sikap anggaran. Sebab ia dikatakan bertanggungjawab atas setiap sesuatu. Hendaklah ia menyediakan diri untuk menjawab tanggungjawab itu pula di hari berhisab. Ingat, bila kita buat sesuatu, ingat misalnya ada hari pembalasan, ada hisab. Buktinya mana tak percaya tengok hari-hari, setiap hari seorang meninggal, dua meninggal, tiga meninggal, orang kita kenal amal. Itu bukti adanya hari pembalasan. Dan habis berkaitan muamalah, kita akan masuk balik berkaitan al-halal wal-haram. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الحمد لله وفي نعمه وكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبركنا من بعده توبه معصوما صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم